Qawli ma ba'du. Ada tanda ke soal apa? Subhanallah. Muka surat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumi fi darain amin. Sifat. Jadi bila kita sebut saja Tuhan itu ada yang bicaranya pada dirinya itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Adapun infial, ciptaan itu, diri kita dan alam ini panggil infial. Adapun bila sebut saja Tuhan, ia bicara tentang zat, diri, bicara tentang sifat, identiti, asma, nama-nama dan juga perbuatan, af'al. Hari ini kita masuk bicara tentang sifat. Kenapa kita perlu kenal Allah Ta'ala? Supaya jangan keliru, jangan tertipu. Tuan-tuan tak kenal ciri-ciri kayu kokak, tak kenal ciri-ciri batu permata, seperti batu Fairuz. Jadi jemaah haji ni, kan batu Fairuz tu warna biru macam ni. Ketuk-ketuk keras, bunyi pun macam batu, tapi pun plastik. Nak jual 300 rial. Dan depan mata saya ni, makcik tu hampir-hampir terbeli dengan dakwaannya Pak Arab yang menjual tu. Asli tulen lah. Lepas tu saya kata, makcik jangan beli makcik, ini plastik ni. Tu dia kata, kamu kenapa ganggu? Lepas tu saya pun cakap Arab dengan dia. Aku duduk Yaman, aku kenal betul Fairuz. Kamu jangan tipu orang. Dia pun senyum. Sebab dia dah buat testing dah, dia ambil letter. Tak ada kesan apa-apa. Mana ni batu. Betul. Sepatutnya lama sikit, 5 minit ke baru cair. Jadi apabila dia pembisik dengan saya, tak apalah, kita bahagi dua lah. Jadi kalau orang tak kena ciri-ciri batu tu, tertipu dah. Kokak, padahal kayu getah je. Tapi dah vernis semua cantik macam mereka kokak juga, tertipu. Begitu juga kita ni, kalau tak kenal ciri-ciri Tuhan itu, tertipu nanti. Sebab itu, kalau orang awam itu, dia mungkin puluh tahun bergelumbang dengan dosa, apabila dapat kesedaran, nak bertaubat, kemudian dah kerap kali berzikir, akhirnya terbuka hijab, melihat cahaya daripada langit turun. Tuan nak kata apa tu? Tuhan ke apa? Bagi orang yang jahil, setentu kena pula suara mengatakan, akulah Tuhan yang kau sembah. Syaitan boleh saja berbisik begitu, bentuk dengan apa jua, melainkan Nabi. Jadi kalau tak kenal tu, tertipulah. Allah tu bukan cahaya. Mudahnya begini, apa saja yang terilusi dalam pemikiran kita,
terlintas dalam benak hati kita mengatakan ini Tuhan, maka pasti itu bukan Tuhan. Selesai. Tak mampu nak gambarkan, tak mampu nak bayangkan, tak mampu nak imagine tentang Tuhan itu. Kita tak mampu. Maka hari ini kita sentuh tentang sifat. Nak kenal Tuhan tu kena kenal sifat dia. Artinya, tiap-tiap sesuatu yang berdiri di atas zat, ini masih lagi gaya bahasanya tu gaya bahasa kitab lama, kitab Jawi lama. Cuma telah dimodernkan sedikit dengan tulisan versi Rumi. Tetapi masih lagi uslub gaya bahasa tu gaya kitab bahasa lama, kitab lama. Tiap-tiap sesuatu yang berdiri di atas zat. Kalau kita sebut berdiri ni mungkin tuan-tuan pun terfikir berdiri dengan dua kaki lurus begitu. Tidak. Dia katakan tiap-tiap sesuatu yang berdiri di atas zat maknanya apa? Tiap-tiap sesuatu yang ada pada zat. Berdiri di atas zat maksudnya berada pada zat. Sifat itu ada pada zat. Contoh, mana zat, mana... Ni ada dua perkara ni. Ada dua benda. Satu, tisu tu, diri tisu tu. Satu lagi warna, putih. Mana zat, mana sifat. Tisu ni lah zat, putih tu sifat. Boleh bercerai? Putih dengan zat? Takkan mungkin. Jadi, putih itu, dia berada pada zat. Kalau bahasa setengah kitab sebut putih menumpang pada zat. Ataupun putih itu, sifat itu, putih itu berdiri di atas zat. Itu kitab lama. Tapi memperbaikkan kefahaman kita, bahasa moden kita ni, yang mudah kita faham, putih adalah sifat yang berada pada tisu. Tisu itu berwarna putih. Sifatnya putih. Kalau tisu itu berwarna kuning, maka sifat kuning tu lah yang berada pada tisu. Sebut saja Tuhan, zat Tuhan itu, dia memiliki sifat-sifat. Sifat kudrah, iradah, berkehendak, hayah. Kesemua sifat ini berdiri ataupun berada pada zat. Tidak sekali-kali berpisah, bercerai daripada zat. Inilah takrif sifat yang sedia kala, yakni qadim. Kalau orang kata, sembah siapa? Jawapannya sembah Allah. Ringkasnya begitu. Tetapi kalau dia halusi, Allah itu ianya baru sebutan daripada himpunan huruf hijaiyah alif lam lam ha. Bunyinya Allah. Tetapi yang kamu sembah tu siapa? Yang kita sembah itu adalah diri yang memiliki sifat, yang memiliki nama-nama, yang memiliki perbuatan, yang mana tidak diketahui pada hakikat sebenarnya. Ianya adalah bernama Allah. Kalau dia halusi lah. Tetapi ini kita bicara dalam tempat pengajian. Di luar sana, tuan-tuan tak payahlah belagak sangat dan cakap begitu. Memeningkan orang dia. Kita bukan sembah Allah. Kan pelik tuan-tuan. Yang kita sembah adalah diri yang mempunyai sifat kesempurnaan, mempunyai perbuatan dan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Jadi orang pun keliru lah. Jadi secara ringkasnya kita kata sebut Allah. Allah itu adalah nama bagi zat yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan lagi tiada diketahui pada hakikat sebenarnya. Perhatian, ada juga sifat baharu yang boleh berpisah daripada zatnya, tetapi ketika berpisah daripada zatnya, jadilah ia zat, bukan sifat lagi. Contoh, dinding ni kita cat kan, kapur lah, cat kapur. Kapur.
lama-lama dia akan merekah kan. Asalnya dinding berwarna putih, tisu berwarna putih. Putih itulah sifatnya. Dinding yang putih ini dicat. Dinding putih. Dinding itu zat. Dirinya benda tu. Ada pun putih itu sifat. Tetapi lama-kelamaan dia merekah, bercerai tanggal. Kalau bercerai tanggal, sekarang ada berapa zat? 2. Satu dinding, satu lagi kepingan kapur itu. Itu. Jadi kita kata di sini, kalau sebut saja zat tu mesti bersifat. Sifat tidak akan bercerai tanggal dengan zat. Kalau bicara tentang diri Allah itu, diri Tuhan itu, adapun diri makhluk ciptaan ini, dia boleh berpisah. Kalau berpisah saja, itu dah nama zat yang lain, zat yang kedua. Misalnya cat warna putih pada papan. Selagi mana ia melekat pada papan dikatakan sifat ataupun arad papan. Apabila tanggal putih tersebut berkeping-keping, maka dikatakan zat jirim putih itu. Walau bagaimanapun, keadaan ini tidaklah menyalahi takrif sifat, iaitu sifat tidak bercerai daripada zat, kerana zat makhluk pada hakikatnya adalah tarkib, susunan. Tersusun-susun daripada juzuk komponen, yakni zat-zat makhluk itu sendiri. Macam kita ni, sebut saja manusia, kita akan terdiri daripada beberapa komponen. Zat-zat makhluk, ada kepala, bersambung dengan leher, tengkuk, bau, tangan, kaki, perut, akhirnya jadi manusia. Jadi beberapa komponen yang anggota yang berhubung antara satu sama lain, maka namanya manusia. Adapun Tuhan itu tidak begitu. Pengertian arad, yang sifat makhluk. Kalau makhluk dipanggil arad, kalau Allah Ta'ala dipanggil sifat. Yang kita faham di sini adalah identiti. Kalau identitinya makhluk, identitinya Allah Ta'ala dipanggil sifat. Kalau identitinya makhluk dipanggil arad. Itu istilah saja. Artinya sesuatu yang memenuhi lapang, mengambil lapang, jirim. Ataupun dikatakan juga sesuatu yang berdiri pada jirim. Misalnya warna hijau dan bau wangi. Diam yang ada pada seketul sabun. Difahamkan daripada kenyataan ini, sifat Allah Ta'ala tidak disebutkan arad kerana ia bukan daripada perkara yang memenuhi lapang, mengambil ruang, mengikut ruangan jirim. Jirim ni benda lah ya. Maka fahamilah olehmu baik-baik dalam perbahasan ini. Jadi fahamlah kita di sini, kalau sebut makhluk saja, contoh seperti sabun, warnanya hijau, baunya wangi, diam yang ada pada seketul sabun tu, duduk diam tu. Maka dia mengambil lapang, mengambil ruang. Bila mengambil ruang saja, kita kata ini makhluk. Macam kita sekarang mengambil ruang lah. Tuan-tuan duduk di mana, di situlah ruang yang tuan-tuan ambil. Makhluk ini, dia mempunyai ruang. Adapun Allah Ta'ala, dia tidak memiliki ruang. Dia tidak terpengaruh dengan ruang. Masa, jarak, tempat, arah. Tidak. Yang bermasa, yang berarah, kiri, kanan, depan, belakang. Yang mengambil arah atas, bawah, kiri, kanan, luar, dalam. Itu makhluk. Diam, tak diam, gerak. Gerak, diam. Allah Ta'ala itu tidak diam, tidak gerak. Sebab diam itu perbuatan makhluk. Gerak pun perbuatan makhluk. Setelah kita faham demikian, barulah kita memahami ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman merujuk pada Allah, dia di atas bersemayam ataupun duduk di atas arasy. Bermakna ayat ini dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat kesamaran. Tak jelas maksudnya nak apa sebenarnya. Contoh tangan kan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tak jelas tangannya macam mana. Kalau tangan itu letak pada manusia,
Kita kata, guru berkata pada murid, angkat tangan. Semua faham. Tak ada yang angkat kaki, tak ada. Sebab jelas. Sebab tangan yang ada pada manusia, inilah dia. Tapi kalau perkataan tangan letak pada Allah, kan keliru tu. Tangan. Macam mana tangan? Keliru. Bila keliru tu panggil ayat mutasyabihat. Ayat kesamaran. Maka, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atas tariq, atas alirannya khalaf, mentakwilkan. Apa tu mentakwil tu? Pindah makna. Daripada tangan tu, pindah kepada makna yang menyucikan Allah. Supaya Allah tu tak serupa dengan makhluk. Pindahkan makna. Apa maksud tangan di sini? Kuasa. Begitu juga Allah bersemayam ataupun duduk di atas arasy. Duduk tu perbuatan manusia. Apa tu duduk? Duduk tu melabuhkan punggung ke bawah. Itulah duduk. Kalau melabuhkan punggung tu ke kerusi, duduk atas kerusi. Melabuhkan punggung kita ke lantai, duduk lantai-lantai. Jadi, duduk itu faham pada kita. Melabuhkan punggung, duduk, letak di kerusi ataupun lantai. Takkan nak kata Allah tu duduk atas arasy. Kalau kita kata Allah tu duduk di atas arasy, sebelum Allah ciptakan arasy, Allah duduk mana pula? Kan timbul berbagai masalah tu untuk memahamkannya. Justru itulah perlunya bagi kita orang awam ini takwil. Ulama mentakwilkan untuk kita bukan makna duduk. Tetapi dengan makna memerintah ataupun menguasai. Allah menguasai arasy. Okey, berbetulan dengan sifat Allah yang berkuasa sebagai pencipta. Jadi kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni supaya apa? Untuk menjernihkan mindset kita, pemikiran kita dan hati kita daripada menyerupakan Allah dengan sesuatu. Seterusnya muka surat 28, secebis pembahasan antara sifat dan zat. Untuk memahami beza antara zat dan sifat boleh didapati melalui perbahasan zat dan sifat makhluk. Contohnya sehelai kertas. Kertas adalah makhluk. Apa-apa yang dapat kita lihat pada kertas itu ialah sifatnya. Kalau tak ada sifatnya, kita pun tak tahu itu kertas. Artinya dengan hanya melihat sahaja pada benda itu, berdasarkan sifat yang ada padanya, lantas kita mengatakan ia adalah kertas. Kemudian jika kita pegang kertas itu, agar kita dapat rasa, maka yang dapat kita rasa itulah yang dikatakan zat bagi kertas itu. Kan mudah faham. Kita mencari kertas nak tulis nombor telefon kawan kita. Mana kertas ni? Tiba-tiba nampak atas meja warna putih. Yang kita nampak itu sifat. Tetapi bila kita pegang sentuh saja, yang dipegang sentuh itulah zat diri. Dengan ini adalah dapat kita pisahkan. Dengan ini, adakah dapat kita pisahkan sifat kertas itu daripada zatnya? Tentu tidak. Inilah maksud kenyataan sifat berdiri di atas zat. Ataupun kita kata sifat berada pada zat. Untuk buat catatan situ, sifat berdiri di atas zat adalah sifat berada pada zat. Tetapi ingat, pembahasan kita ini hanya kepada sifat dan zat makhluk. Sifat dan zat Allah Ta'ala tidak boleh kita bahaskan demikian. Kerana ianya adalah berbeza sama sekali dengan makhluk. Cuma di sini hanyalah bermaksud memahamkan, untuk mendekatkan faham. Jadi perumpamaan diadakan ataupun contoh didatangkan, itu adalah semata-mata untuk mendekatkan faham. Tetapi janganlah dipahamkan Allah seperti kertas dan putih itu. Tidak. Sifat Allah Ta'ala juga berdiri di atas zatnya. Yang ini berada pada zatnya. Dan tidak sekali berpisah dengan zatnya. Ulama' membahagikan sifat kepada 4 jenis. Sifat subutiyah, adamiyah, wujudiyah, haliyah. Ataupun dipanggil sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nama lainnya.
Itu gambar rajah tu mudah faham lah. Jadi subutiyah ini ataupun yang sifat nafsiyah jenis tahqiq, yang sabit sungguh pada fikiran sahaja. Pada fikiran kita disebut wujud ada, dia memahamkan kita bahawa diri yang ada itu, sekadar itu saja. Sebab itu daripada subutiyah ataupun sifat nafsiyah, sifat ataupun sungguh pada fikiran, bahawa fikiran kita menyungguhkan, mengatakan adanya Tuhan itu. Adamiyah apa dia? Ataupun sifat salbiyah, jenis tiada. Qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. 5 sifat ini, dia bukannya seperti mana yang kita bicarakan ada sifat kuasa yang ada pada zat. Dia adalah bicara tentang penafian. Qidam itu sedia menafikan ada permulaan. Baqa', penafian, faham pada akal kita, menafikan yang Allah itu binasa. Dia bukan seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kudrah, ada pada zat. Iradah, ada pada zat. Ilmu, ada pada zat. Kalau Allah buka singkap hijab kita, nescaya kita akan melihat zat Allah serta sifat-sifat itu. Ada pun sifat adamiyah ini, ataupun sifat salbiyah ini, dia tidak ada, tetapi dia adalah satu kepahaman nak menafikan yang Allah itu ada permulaan. Sifatnya baqa', kekal, adalah bicara tentang penafian yang Allah itu binasa. Mukhalafatu lil hawadith adalah sifat yang bicarakan tentang Allah itu tak serupa dengan mana-mana makhluk. Wahdaniyah adalah sifat yang nak menafikan Allah itu berbilang-bilang. Qiyamu bi nafsi adalah sifat yang nak menafikan Allah itu berhadap pada makhluk. Satu penafian. Itu salb. Salb ini asal salbiyah. Salbun, ia adalah menafikan. Kenapa dia panggil sifat? Timbul soalan pula. Kenapa dia panggil sifat sedangkan dia bukan sifat yang sebenar? Dikarenakan dia masih menceritakan tentang diri Allah, tentang zat itu, maka dia dipanggil sifat juga. Cuma sifat yang bukan seperti sifat yang akan sebutkan selepas ini, dia sifat wujudiyah ataupun sifat ma'ani. Wujud tu asalnya wujud, ada. Jenis ada. Adapun adamiyah, jenis tiada. Cuma faham sahaja. Adapun jenis ada ni, kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' besar kalam. Ketujuh-tujuh sifat ini memang ada pada diri Allah Ta'ala. Adapun haliyah, jenis keadaan. Ataupun sifat maknawiyah. Nak mudahkan faham, haliyah ini hal keadaan. Contoh, yang mana ada? Drive dengan driver. Tuan-tuan belajar bahasa Inggeris macam mana? Drive dengan driver. Yang mana ada? Driver ada. Driver yang ada. Yang duduk atas kursi pegang steering tu, itu driver. Tapi sedang bawa ni apa? Itu drive. Jadi driver itu wujudiyah, sifat ma'ani. Adapun drive itu sifat haliyah, maknawiyah. Keadaan. Driver sedang apa? Sedang memandu. Keadaan memandu. Jadi kalau dikatakan sifat yang disebut ulama, seandainya Allah buka singkap hijab mata hati kita, maka kita akan melihat diri Allah, zat itu bersedang sifat. Sifat apa dah? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Baik, nanti akan dipahaluskan lagi lah. Kesemua 4 sifat ini adalah sabit pada tiap-tiap sesuatu, sama ada qadim ataupun hadis. Fahamilah baik-baik. Maka ulama sebut di sini, kitab ini menyebutkan di sini, keempat-empat sifat ini ada pada sama ada qadim, merujuk pada Allah, dan hadis merujuk pada makhluk. Tetapi hakikat sebenarnya, bicara kita di sini bicara tentang sifat Allah. Dan ketiganya asma'. Ulang semula kan. Sebut saja Tuhan, bicara tentang zat, tentang sifat,
tentang asma, tentang af'al, perbuatan. Sekarang ni masuk yang ketiga, asma, nama-nama. Nama-namanya itu sesuatu yang menunjuk kepada sifat. Contoh, Qadir, yang berkuasa, menunjukkan kepada sesuatu yang mempunyai sifat kuasa. Jadi, namanya apa, maka dia akan bersifat dengan sifat itu. Allah namanya Sabur, yang penyabar. Maka Allah ada sifat penyabar itu. Allah namanya Ghani. Kalau namanya Ghani, tentu dia mempunyai identitinya kaya itu. Yang maha kaya, maka dia mempunyai identitinya, sifatnya kaya. Cuba lihat. Allah namanya Ghafur. Kalau namanya Ghafur, maka tentu mempunyai sifatnya seperti mana namanya. Sebelum Allah ciptakan mana-mana makhluk, hanya Allah sahaja yang ada. Allah telah pun bernama Ghafur. Bermakna Allah sudah bersiap sedia untuk mengampunkan bakal ciptaannya yang nama manusia yang bakal buat dosa itu. Cuba lihat. Sudah bersiap sedia untuk mengampunkan ciptaannya yang nama manusia yang bakal wujud nanti. Allah itu namanya Wahhab, Maha Pemberi. Maka Allah mempunyai sifatnya memberi. Sebelum manusia minta, sebelum hamba ni minta, dah siap sedia untuk memberi. Itu pemurah Allah Ta'ala. Kita dah orang minta pun nak beri. Kadang-kadang minta, tak dapat-dapat juga. Walaupun namanya Haji Abdul Wahab. Tapi payah juga nak minta tolong apa semua ni. Allah namanya Wahab, so tentu dia tu mempunyai sifatnya pemberi. Baik. Alim, yang mengetahui, menunjukkan kepada sesuatu yang mempunyai sifat ilmu pengetahuan. Dan alim Allah Ta'ala ni, mengetahui Allah Ta'ala ni tidak boleh kita ragukan. Berapa banyaknya habuk-habuk di bawah kapet ni, Allah mengetahui. Jangan ragukan. Berapa banyak butiran pasir di darat, di lautan, di planet-planet. Bilangannya berapa? Allah mengetahui. Bintang, planet yang ada, Allah Maha mengetahui. Jangan ragukan. Dedaunan yang berguguran daripada zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang dan sampai kiamat, berapa gugur ke bumi, berapa yang ada di pohon, semua Allah mengetahui. Itu jangan diragui. Sebab Allah yang mencipta, Allah mengetahui. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Adapun kita ini, kalau tak belajar memang tak tahu. Kadang-kadang lepas belajar pun tak tahu-tahu juga. Hari ni tanya Ustaz, dalam kuliah Ustaz mengajar bab solat jamak dan qasar. Ustaz, ada orang dia macam tak tahulah ni tanya ke ataupun memberitahu. Ustaz, jamak itu dia adalah memendekkan semayang 4 rakaat jadi 2. Betul tak Ustaz? Itu apa? Soalan ke atau memberitahu? Ustaz pun pening. Nak tanya ke nak apa ni? Betul tak Ustaz? Salah. Jamak itu adalah menghimpunkan 2 solat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Oh, gitu Ustaz. Minggu depan pula Ustaz datang mengajar, sambung lagi bab jamak qasar ni. Ustaz, minggu lepas Ustaz cakap, qasar itu adalah menghimpunkan semayang, 2 semayang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Betul tak Ustaz? Bukan. Qasar itu memendekkan semayang yang 4 rakaat jadi 2. Minggu depan Ustaz datang lagi mengajar. Ustaz, semayang maghrib boleh qasar ke tidak? Ustaz berkata, saya tak disebut pun lepas macam tu. Dan saya tanya Ustaz. Okeylah. Jadi kalau tuan-tuan tak, seseorang itu tidak tahu kaifiat cara semayang jamak qasar, ataupun belajar tapi tak faham-faham, maka haram buat jamak qasar. Sebab apa haram? Sebab tentulah amalan tanpa ilmu tak sah. Main ikut-ikut saja. Kita pun naik bas, sama-sama dengan jemaah yang naik bas tu. Jadi turun.
Semayang kat surau. Perhentian. Jemaah tu ada 3-4 orang, satu kelompok lah. Tak tahu daripada mana datang. Seorang jadi imam. Allah. Dia sebelum nak solat tu, dia buat syarat gini. Syarat bahawa kita buat qasar. Yang si Abdul ni pula, dia nampak imam buat begitu, dia pun sekarang orang tangkap gambar semua macam ni kan. V. Tak tahu dua ni apa makna. Kadang-kadang isteri kita pun tangkap gambar pun gini juga. Isyarat, awak kahwin dah satu lagi. Tapi suami tak faham-faham. Dia pun begini. Saya baru-baru ni balik daripada Indonesia, pagi-pagi, saya bawa anak jiran saya, anak syekh saya. Immigration, mana budak tu? Tu, budak tu. Ketawa immigration tu. Semua orang tangkap gambar macam ni sekarang ni. Nenek pun macam ni ke nenek? Baik. Kembali balik cerita kita ni. Jadi kalaulah tak kenal, kalau tak tahu tanpa ilmu, maka jangan buat apa-apa. Nak buat apa pun kena berilmu juga. Tuan-tuan nak sujud syukur. Di sisi mazhab Syafi'i, syarat sujud syukur seperti mana syarat solat juga. Kena tutup aurat, hadap kiblat, ada wudu. Sujud pula dengan 7 anggota. Sekarang anak-anak muda dah main bola, ramai main bola, dapat gol sebiji, itu pun tak cantik mana pun. Gol bulat begitu je. Penjaga gol pula pendek, tak capai tangan, masuk. Wah, dia pun sujud syukur. Tengok, aurat tak tutup, harap kiblat pun tidak. Ada agak-agaknya budak-budak ni main bola, ambil uduk dulu. Kalau betul ambil uduk tu, boleh buat menantu tu, soleh sangat tu. Ambil wudu, tenang, baca doa sebagainya kan. Doa apa? Doa makan tu. Doa lain tak dapat. Maka perbuatan tu haram lah buat tanpa ilmu. Lebih baik jangan buat. Kau dah tak tahu. Kita buat satu amalan dengan ilmu itu lebih afdal sangat-sangat. Jauh langit dan bumi. Mesti ada ilmu. Walaupun sikit tetapi berilmu. Itu lebih puas hati. Ada dalilnya, ada hujahnya, ada ulama sebut, kitab dan sebagainya, selesai. Amallah dengan ilmu tu. Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Dia mengetahui apa saja gerak hati kita tu. Tuan-tuan nak nikah lagi, Allah tahu tu. Isteri tak tahu. Bangun tahajud, sembahyang hajat sama-sama. Dalam hati tu, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maksud Rabbana atina fid dunya hasanah tu? Termasuk semua tu dalam tu. Dalam hati kita, lidah sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam hati, ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Tambahlah apa yang kurang ya Allah. Isteri pun kata, amin. Kan? Tetapi kenapa sampai sekarang masih single lagi? Satu juga, kerana isteri juga buat solat hajat lain pula. Ya Allah, tolak balak. Memang betul-betul tolak. Itu yang tak lepas-lepas kita tu. Sebab orang perempuan ni lebih mustajab doa dia. Sebab apa mustajab? Sebab orang perempuan itu doa mustajab kerana sudah mempunyai identiti yang sama dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Allah namanya Latif, maha lembut. Maka perempuan memang sifatnya lembut. Sebab itu doa ni mustajab. Dia tuan-tuan kalau nak doa mustajab, tuan-tuan pun kena hati lembut juga seperti orang perempuan juga. Bawa berlawan-lawan tu nampak. Sebab tu para wali Allah. Kenapa para wali Allah tu doa ni mustajab? Sebab hati lembut. Wali Allah. Jadi poin di sini bukan masalah doa apa nak baca. Ustaz, ada tak doa wali-wali Allah yang mustajab? Doa Syekh Abdul Qadir Jalani ke, ada tak? Tok Seleha ke, Tok Kenali ke, doa. Tak payah. Doa apa saja tuan-tuan baca lah. Yang afdalnya doa petikan daripada ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu ayat Quran tu lebih afdal daripada hadis. Hadis lebih afdal daripada kalam ulama. Petik saja ayat Quran tu. Kemudian adab ni lah jiwa kita betul-betul merintih depan Allah,
Nah, memang sifat kelembutan hati kita. Mohon ampun, maaf, cepat rapuh, cepatnya remuk di depan Allah Ta'ala. Takut kepada Allah. Baik, seterusnya af'al, perbuatan yang keempatnya. Ulang sekali lagi, sebut Tuhan itu, diri Tuhan itu mesti ada bicara tentang zat, bicara tentang sifat, bicara tentang asma, nama-nama, dan bicara tentang af'al, perbuatan-perbuatan. Maka, tidak ada sesuatu perkara yang berlaku dalam dunia ini melainkan perbuatan Allah. Sama ada baik ataupun buruk. Nah, baik itulah dipandang dari sisi tasawuf, baik itulah rahmah, buruk itulah hikmah. Nah, sebab Allah Ta'ala buat satu perkara itu mesti dengan kebijaksanaan dia. Nah, seorang itu mungkin menikah 15 tahun tak dapat anak. Itulah perbuatan Allah yang penuh bijaksananya. Nah, kadang-kadang mungkin hikmah di situ, seseorang itu tak mampu untuk menjaga anak dia. Dia sibuk kerja. Kadang-kadang terlihat isteri bekerja, suami bekerja, kadang duduk pun jauh-jauh. Isteri di Kuala Lumpur sebagai nurse. Suami pula kerja di Sarawak, di Pelantan Minyak sana. Jadi 2 minggu sekali balik. Orang macam ni layak tak terima anak? Bersedia tak untuk terima anak? Tak mampu. Sebab itu tak abai nanti. Nak tak kat mana anak tu? Mak nak suruh mak jaga pun, mak pun jaga ayah. Ayah gawat. Mertua pula nak jaga pun, dia pun tengah sakit jantung. Macam mana? Kalau dapat anak tu masalah. Ya Allah tu Maha mengetahui. Ada setengah orang pula bernikah baru 6 tahun, anak 7 orang. Macam mana tu? Tiap-tiap tahun seorang. Ni 7 orang tu macam mana tu? Sebab kembar pula tu. Sampaikan doktor berkata dah tak boleh, awak ni tak boleh bersalin lagi. Sebab apa? Rahim dah nipis. Alasannya begitu. Ikat kata. Allah Maha mengetahui. Bermakna orang yang dikurniakan anak ramai memang dia mempunyai kapasiti, kekuatan untuk menanggung susah payah jaga anak tu. Kita tuan-tuan ada anak tahu kan anak-anak kita nak membesar ke berapa tahun tu proses nak membesar tu. Anak saya baru-baru ni balik cuti, tak nak balik madrasah. Umur baru 10 tahun ya, tak nak balik madrasah. Dia pegang meja tu. Ali, cepat nak hantar balik ni, abang dah siap dah. Meja kayu jati tu, pegang gitu. Bermakna kau nak angkat, dia kena angkat meja sekali. Abang dia kata, Abi, bawa highlight dia angkat meja sekali. Jadi, saya tak marah tak apa, sebab kita bila usia meningkat dah kurang marah tu. Jadi kita pun fikir, tak apa, tak nak balik, tak apa dah. Tapi tak apa, duduk sini ikut tertib Abi. Wah. Kena 3-4 hari kena pantau dia. Saya pantau. Baca. Berapa banyak baca hari ni? Dah baca belum? Masuk mesti time waktu. Saya dah ada masalah banat, suruh dia duduk masalah banat. Ikut program. Ada kakak-kakak yang pantau dia. Kena 3-4 hari pantau, lalas. Abi, Ali nak balik madrasah. Baru balik madrasah. Baru dia tahu, madrasah dia tu syurga bagi dia. Duduk dengan Abi dia, neraka dia tu. Semua kena pantau. Handphone tak boleh pegang, TV tak boleh tengok, basikal tak boleh naik. Jadi, lebih baik duduk sana. Hari ni balik dia, mak dia hantar nanti. Rupanya anak-anak ni kena psycho juga. Kita rotan pun tak jalan juga. Rotan perlu, tetapi tengok juga keadaan macam mana. Sebenarnya, kalau macam anak saya, abang dia dulu, guru dia tak lancar sebab dia perlu habiskan dia punya sukatan yang perlu dibaca di setengah ulang kan. Anak saya ni minat main bola. Cara nak hukumnya jangan kasih main bola. Itu derita sangat-sangat tu. Tak payah rotan. Kalau rotan dia kata ustaz, anak ustaz kalau rotan dia selamba. Ada budak macam tu. Tak tahu kulit macam mana. Pam. Kelamba dia. Setengah orang gosok tapi dia tak. Dia macam mana cara nak dera dia, nak rotan dia, jangan kasih dia main bola. Derita sangat-sangat tu. Kawan-kawan semua main bola dia tengok itu baca Quran. Itu derita tu.
Jadi rupa-rupanya dalam hadis pun ada menyebutkan, walaupun hadis ni dhaif, tetapi setengah ulama dipertikaikan ini kalam ulama, kalam Sayyidina Umar. Maka hendaklah kamu mendidik anak-anak mengikut zamannya, zaman yang dia berada. Tidak seperti zaman kamu. Kerana mereka diciptakan pada zaman mereka, bukan zaman kamu. Kalau dulu tuan-tuan mungkin teringat, bapak-bapak kita mungkin kalau marah tu, sampaikan tak asyik makan, kurung kita, lepas tu ikat dekat, kalau tua dulu, ikat kat pokok, punyalah nak suruh budak ni mengaji, semayang dan sebagainya. Itu zaman kita. Dan kita tak boleh buat seperti itu juga di zaman ini. Tak boleh. Kita kata ayah dulu, atuk engkau askar. Kasut askar tu kena kat kepala ayah, tahu tak? Kita tak boleh buat begitu. Kita kena pandai psycho. Minta doa pada Allah Ta'ala, minta supaya macam mana nak didik anak-anak ni. Ikut zaman ini, bukan zaman kita. Zaman anak-anak, zaman teknologi IT. Kalau nampak condong kepada handphonenya, cuma ambil handphone tu. Derita lah tu. Derita sangat-sangat. Bermakna kalau kita turun kereta nak ziarah rumah abang kita, handphone di sini, collect handphone. Simpan, dalam beg satu. Dalam kereta. Keluar. Sebab apa? Supaya menghormati Pak Long dia, Pak Ngah dia, duduk berbual dengan Pak Long. Itu adab. Dia dah semua duduk gitu. Pak Long cakap seorang-seorang dengan kita. Macam mana? Adab tak ada. Ambil, kolek ambil. Sekarang zon tak boleh pegang handphone. Masuk Pak Long ni. Simpan handphone. Dalam kereta, kita keluar ziarah. Makan, berbual dengan Pak Long kita. Duit pun dapat kan budak-budak ni. Itu sikit lah. Kita kata iklan. Bahawa dalam berdakwah mendidik anak-anak ni, kita ikut zaman ini. Bukan zaman kita. Dari perbuatan Allah Ta'ala itu ialah keadaan yang terbit daripada 4 sifat. Iaitu kudrah, iradah, ilmu, hayah. 4 sifat ni. Misal sekalian alam ini, sekalian alam yang indah ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Maka perbuatan Allah Ta'ala itu mesti, si pembuat itu mesti hidup. Satu. Pencipta ataupun pembuat itu, dia mesti ada kuasa, mesti ada ilmu untuk melakukannya. Takkan si jahil nak buat alam secantik ini. Yang hidup lagi berilmu itu mesti ada kuasa, mesti ada kehendak, baru jadi alam ini. Maka kalau disebut saja perbuatan Allah, dia tak lepas lagi daripada bicara tentang hidup, tentang ilmu, tentang kehendak, tentang kuasa. Dia apa saja yang berlaku ini, itu terkait dengan hidupnya Allah, ilmunya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Jadi, kalau disebutkan akan berlakunya panas, panaslah. Perbuatan Allah, kehendak Allah Ta'ala tu. Sekarang, kita pun mendapat khabar bahawa Malaysia juga termasuk dalam satu jalur lingkaran gempa bumi. Yalah, kuasa Allah, Allah kehendak begitu. Jadi adapun kita ni bersiap sedialah. Sebab apa? Zaman kita ini dah zaman akhir zaman. Tidak ada tempat yang nak dikatakan selamat. Duduk rumah pun tak selamat. Ada orang menyangkakan bahawa sebab mereka dapat firasat kan. Firasat, mimpi-mimpi daripada guru-guru mereka. Itu yang ada kelompok guru-guru yang dikatakan ahli hakikat makrifat itu bawa anak murid lari ke bukit-bukit. Sebab digambarkan akan Malaysia, malah bukan Malaysia, malah satu dunia akan dikena dengan banjir. Seperti banjir Nabi Allah Nuh. Maka mereka pun dah bersiap-siap buat perkampungan kecil-kecilan di hutan-hutan, di bukit-bukit ada. Begitu. Kata ada. Jadi sebab apa? Sebab dapat daripada firasat dan mimpi-mimpi guru-guru mereka. Kadang-kadang mimpi itu perlu ditakwilkan. Mungkin kita kata kalaulah akan melandalah banjir besar. Dan maka kita kena lari ke bukit-bukit, ke hutan-hutan, tempat yang lebih selamat. Itu secara zahirnya begitu. Tetapi kalau ditakwilkan, mungkin berbeza takwilannya bagi orang yang ahli. Banjir itu mungkin boleh kita anggapkan sebagai maksiat. Sekarang kita sudah berada dalam banjir maksiat. Rata-rata sekarang ni. Budak-budak yang pengajian tinggi pun, budak perempuan pun dah bermasalah.
Budak yang ambil PhD terpaksa buat sesuatu perkara yang meluluskan PhD dia. Income tak, mak ayah tak mampu nak support income belanja, tapi nak kawan makan Starbucks, makan McDonald, nak makan mewah juga. Cara macam mana? Jadi partner lah, escort. Oleh bisnes, peniaga bisnes, dia sebagai jurubicara. Bayaran 600 ke 700. Itu kalau ajak berteman untuk bicara. Sebab orang-orang yang ahli bisnes ni mereka suka. Dia bukan lihat cantik tak cantik. Yang penting pandai cakap. Sebagai jurubicara kepada orang deal projek dan sebagainya. Itu sekarang macam tu. Jadi budak-budak you ni ambil itulah. Kerja-kerja seperti itu. Baiklah, akan nampak macam orang kata teman sosial kan. Berteman, saja berbual, berborak-borak, bicara tentang bisnes. Tapi kalau nak lebih lagi, tidur bersama-sama, 1,000 lebih, 1,200, itu harga. Kalau iklan Mandarin ada, iklan bahasa India ada, iklan Melayu tak ada lagi. Tapi aktiviti dah berjalan. Rosak sekarang ni. Jadi, melanda sekarang ni banjir maksiat. Kenapa kena lari ke bukit? Kerana bukit itu isyarat. Teguhkan iman seperti bukit itu. Kukuhnya iman itu. Kenapa? Apakah isyaratnya pokok-pokok hijau-hijau ni? Isyaratnya bahawa hanya hati yang bersama Allah akan tenang. Sebab itu kita contention kan. Macam dulu saya main sukan dulu kan. Orang jurulatih kata gabra kan. Berlari, main bola sebagainya. Takut kalah sebagainya. Penat sebagainya. Maka tengok hijau-hijau kan. Nak kembalikan balik ketenangan kita itu. Jadi kalau dipahamkan banjir itu, itulah banjir maksiat. Bukit itu, itulah kuatkan iman sekukuh seperti bukit, gunung. Hijau itulah tanda kedamaian kita dengan takdir Allah. Tenang hidup itu. Jadi orang kalau ahlinya, ditakwil begitu. Tapi orang yang mimpi banjir, banjir. Akhirnya dia pun begitu anak murid, banjir. Jom kita pindah ke tempat tinggi. Itu masalahnya. Kalau nak kata tempat tinggi, tuan-tuan pun dah Bukit Jalil ni, tinggi dah bukit ni. Atas flag lagi ni. Lagi tinggi. Tingkat 6. Tingkat 7, Santun Muntaha. Kita sebagai hamba Allah, bersiap sedia penerima takdir apa pun. Yang penting mati macam mana? Mati dengan iman. Mati dalam bermakrifat pada Allah. Sebab itu kita belajar tauhid ini supaya apa? Hati kita berdamai dengan takdir Allah. Berdamai dengan perbuatan Allah. Tak ada protes, tak mengeluh dan sebagainya. Jika ada penyakit-penyakit yang bila ada ham ataupun hazan. Ham ni bimbang, risau kepada sesuatu yang belum berlaku. Hazan ini pula duka cita kepada sesuatu yang telah pun berlaku. Hakikatnya dua-dua tak ada. Ham itu bimbang, risau kepada sesuatu yang belum berlaku. Belum ada. Belum tentu ada. Tak ada. Hazan, duka cita, sesuatu yang telah berlaku. Dah tak ada juga. Jadi hakikatnya kita ada hanya sesaat untuk Allah saja. Ingat Allah. Dan baca doa tu. Allahumma inni a'udzubika. Aku minta lindung daripada ham wal hazan. A'udzubika minal hammi wal hazan. Minta lindung tu. Manakala kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan alam pula adalah muafakat dengan penentuan-penentuan yang ada pada sifat iradahnya, kehendaknya. Sifat menghendaki sesuatu. Dan penentuan-penentuan tersebut pula adalah muafakat dengan pengetahuannya, iaitu dengan ilmunya. Jadi, iradah Allah itu, kudrat itu mengikut iradah. Iradah itu pula setentu berlandaskan ilmu. Seterusnya, mestilah disyaratkan ada sifat hayah. Kalau tanpa hayah, tidak ada bicara tentang ilmu, iradah dan kudrah. Kerana jikalau sebaliknya, iaitu mati, maut Allah Ta'ala, nescaya tiadalah sifat ilmu, iradah dan kudrat yang membawa kepada tiada alam yang seindah ini. Inilah maksud af'al, itu adalah kesan ataupun hasil yang terbit daripada 4 sifat. Anda hendaklah memahami baik-baik pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang sambung sifat-sifat Allah. Sifat nafsiyah, salbiyah, nafsiyah dipanggil juga subutiyah, salbiyah dipanggil juga adamiyah, ma'ani dipanggil juga wujudiyah, maknawiyah dipanggil juga haliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan?
130 InsyaAllah kita akan sambung dengan ada soalan? Tak ada, insyaAllah kita akan sambung dengan kita akan datang. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya innaka tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa 'arina al-batila ijtinabah. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin yanfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.